Dimulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar guys? Apa khabar sahabat-sahabat semua? Semoga semuanya berada di dalam keadaan sihat sejahtera, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga daripada kami Explore Team kerana anda semua masih lagi setia bersama kami. Jadi pada video kali ini kami akan membawa anda semua ke suatu daerah iaitu Johong Jasin, di mana terdapatnya suatu kawasan dipercayai makam dan juga kubur-kubur lama yang juga dipercayai telah wujud sejak dari kurun ke-12, iaitu sebelum wujudnya Empire Melaka suatu ketika dahulu. Kami juga telah mendapat dan menemui beberapa maklumat mengenai makam dan kubur lama tersebut melalui petikan-petikan yang telah kami ambil daripada internet untuk kami kongsikan kepada anda semua supaya anda semua juga tidak terlepas daripada rujukan sejarah dan tentang makam dan kubur lama tersebut. Sebelum kami memasuki di kawasan perkuburan dan makam lama tersebut, kami dapati ada terdapat papan tanda yang telah digantung yang mempunyai keratan-keratan akhbar lama. Juga terdapat juga maklumat dan catatan mengenai tentang pewaris-pewaris yang telah diamanahkan untuk menjaga makam tersebut. Kami juga sempat berjumpa, berborak dan berbicara dengan penjaga kawasan makam itu dan telah diperkenalkan dirinya bernama Encik Razain Abdul Rashid yang berumur 41 tahun. Sewaktu kami sampai, kami dapati ada satu kumpulan yang telah datang terlebih dahulu daripada kami. Katanya mereka semua dari Muar Johor datang menziarah ke makam tersebut. Jadi tim kami telah mengambil keputusan untuk menunggu di luar terlebih dahulu sehinggalah mereka semua selesai melakukan aktiviti menziarah makam itu. Dan setelah mereka semua selesai dan pulang, maka barulah tim kami memulakan explore kami di dalam kawasan makam lama itu. Baiklah, tanpa membuang masa, saya akan bacakan dan kongsikan maklumat yang pertama yang telah saya perolehi dari internet, iaitu telah disiarkan pada 20 September 2016. Lama tu, sekarang dah 2022. Okeylah. Apa yang ditulis di sini? Okey. Jasin. Lokasi apa tajuk besar dia? Oh, tajuk besar dia kubur berpenunggu. Okey, tak apa. Kita baca dulu. Jasin. Lokasi di pinggir hutan menempatkan lebih 100 kubur lama dan artifak bersejarah berhampiran kampung Johong. Di sini awal tahun lalu dipercayai mempunyai penjaga dan dianggap sebagai kawasan keras oleh penduduk tempatan. Oh, okey. Seterusnya, penduduk ditemui percaya kawasan itu mempunyai penjaga dan keras. Malah ada antara mereka pernah mengalami pengalaman pelik ketika berada di kawasan perkuburan itu. Mereka percaya kubur serta artifak lama yang terdapat di situ adalah milik orang kenamaan serta pengasas kampung berkenaan. Penjaga kubur itu Razain Abdul Rashid, 35 tahun. Okey, masa tu umur dia 35 tahun. Okey. Mendakwa dia mengalami pelbagai pengalaman pelik sejak ditugaskan membersihkan kawasan kubur berkenaan, yang mula mendapat perhatian
pelbagai pihak awal tahun lalu. Dakwaannya, dia pernah bermimpi didatangi seorang lelaki berpakaian serba kuning seperti raja, memintanya memasang kain kuning pada batu nisan berstruktur lebih tinggi atau penduduk bakal ditimpa musibah. Okey, dia kata sebenarnya penduduk sudah lama mengadakan gotong royong, tetapi tidak sebersih sekarang. Hanya baru-baru ini saya diminta Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK supaya membuat jalan masuk seterusnya, membersihkan kawasan itu secara lebih menyeluruh. Selepas 2 minggu membersihkan kawasan ini secara sendirian, saya mengalami mimpi itu. Pada mulanya tidak berani memasang kain kuning kerana bimbang dimarahi penduduk kampung. Berikutan perbuatan itu kelihatan seperti syirik dan bertentangan dengan ajaran Islam. Okey, itu kata Cik Razain tadi. Seterusnya dia kata lagi, namun selepas berfikir secara mendalam selama seminggu, saya memasang kain berkenaan seperti permintaan lelaki yang dalam mimpi, katanya ketika ditemui. Razain berkata dia mengambil keputusan itu atas dasar mahu menghormati si mati dan tidak berunsur syirik. Malah dia juga tidak lagi mendengar cerita mengenai penduduk mengalami gangguan pelik selepas itu. Menurutnya, dia juga kerap mendapat petanda menerusi mimpi jika ada pihak tidak bertanggungjawab yang mahu melakukan perkara tidak baik di kawasan tanah perkuburan lama itu. Dia cakap, setiap kali kalau ada orang datang dengan niat tidak baik, saya akan mendapat mimpi terlebih dahulu. Namun saya tidak akan berbuat apa-apa sehingga mereka melakukan sesuatu melampaui batas seperti aktiviti pemujaan. Sepanjang melakukan tugas pembersihan, saya kerap menghidu bau wangi seperti mereka mengalu-alukan kedatangan saya. Katanya yang tinggal bersebelahan kubur lama terbabit. Betul. Memang rumah Encik Razai ni memang rumah dia betul-betul bersebelahan dengan makam kubur lama tu. Okey, saya sambung lagi. Isteri Razain, Haniza Abdul Karim, berumur 33 tahun, berkata dia turut mengalami mimpi pelik sebulan lalu, iaitu berjumpa seorang lelaki berjubah putih, memakai serban serta memegang tasbih, memandang ke arahnya. Dia kata lagi, muka lelaki itu amat bersih, namun dia tidak berkata atau memesan apa-apa kepada saya. Namun berdasarkan reaksi wajahnya ketika itu yang sedang berdiri di tepi kubur, dia seperti mahu memberitahu sesuatu. Saya yakin dia hanya mahu memperkenalkan diri sebagai pemilik kubur itu. Sebelum ini juga saya pernah bermimpi 6 orang berpakaian lengkap seperti hudu balang Melayu mengiring sesuatu berhampiran kubur yang batu nisannya diikat dengan kain kuning. Katanya ni kata isteri si Encik Razain tadi lah. Kemudian dia berkata lagi, mimpi dialaminya meyakinkan dirinya bahawa kubur lama dijaga suaminya mempunyai kaitan dengan Raja Melayu Kerajaan Lama. Selain dia pernah mendengar cerita penduduk mengenai tapak istana lama terletak berhampiran. Mimpi pelik itu bukan hanya dialami pasangan terbabit. Sebaliknya, ramai lagi penduduk kampung yang tinggal berhampiran kawasan itu mengalami mimpi yang pelik. Penduduk Hisham Mat Jani, 47 tahun, berkata arwah bapanya pernah memberitahu bahawa kubur lama itu adalah tempat
persemadian individu tersohor, juga pengasas kampung berkenaan. Menurutnya sekitar tahun 1970-an, kawasan itu aktif dengan aktiviti pemujaan oleh segelintir penduduk kampung dan mereka datang dari tempat lain untuk memohon hajat masing-masing. Sementara itu, pengurus besar Institut Seni Malaysia Melaka ISMMA, Muhammad Nasruddin Rahman berkata, kajian berkenaan kubur lama itu sudah berjalan dan buat permulaan pihaknya mendapatkan maklumat menerusi sumber sekuda. Proses itu membabitkan kajian terhadap catatan sejarah Jasin, buku-buku, manuskrip dan juga sumber lisan yang lain, katanya. Okey, jadi ini adalah maklumat yang saya perolehi dan telah disiarkan pada 20 bulan September 2016. Okey. Yang seterusnya, sumber maklumat yang kedua ni, sumber maklumat yang kedua ni disiarkan pada 12 Januari 2017. Tadi 2016, yang ini 2017. Okey. Maklumat yang kedua ni, tajuk besar dia rungkai kisah dua kubur lama. Okey, saya bacakan. Jasin, dua kubur, masing-masing kubur dewasa dan bayi yang batu nisannya dipercayai bercirikan pagar ruyung, ditemui di kawasan kubur lama di Johong di sini bulan lalu. Penjaga kubur lama itu, Razain Abdul Rashid, 36 tahun, menemui dua kubur terbabit ketika membersihkan kawasan berkenaan. Ia menjadikan keseluruhan kubur lama di sini ialah 110. Jumlah dia semua, keseluruhan dia 110. Batu nisannya tajam dan berbentuk segitiga. Saya memaklumkan penemuan itu kepada pihak yang melakukan kajian di sini dan mereka memberitahu ia mungkin nisan pagar ruyung. Pagi semalam, ketika membersihkan kawasan kubur ini, saya menemui bekas yang digunakan membakar bara atau stanggi yang kerap digunakan orang Melayu dulu-dulu, katanya. Razain yakin menemui lebih banyak kubur lama lengkap dengan pelbagai bentuk batu nisan jika dia terus melakukan kerja pembersihan. Menurutnya, penemuan pelbagai batu nisan unik di kawasan berkenaan sebelum ini mendapat perhatian masyarakat luar, termasuk dari Singapura, yang datang untuk melihat sendiri batu nisan terbabit. Pada masa yang sama, katanya, ada individu yang mengaku waris atau keturunan kepada si mati yang dikebumikan di kubur berkenaan. Kami percaya kawasan ini penempatan masyarakat Melayu lama era Kesultanan Melayu Melaka. Mereka termasuk berkemungkinan pemimpin atau rajanya turut dikebumikan di sini. Beberapa bulan lalu, saya bermimpi didatangi orang tua berjubah putih. Ni dia cerita lah ni. Dia cerita, beberapa bulan lalu saya bermimpi didatangi orang tua berjubah putih, berserban serta bertongkat hitam yang mewakili raja mereka, iaitu pemilik kubur berbatu nisan berbalut kain kuning. Oh, yang balut kain kuning yang tadi tu, yang petikan yang daripada yang maklumat yang pertama tadi yang saya bacakan tu. Okey, difahamkan ia kubur Raja Raja Suran Demang Lebar Daun, katanya. Oh, difahamkan ia kubur Raja Suran
demang lebar daun, katanya. Menurut Razain, dia tidak menghalang orang ramai melawat kawasan kubur lama berkenaan asalkan tidak melakukan perkara syirik. Okey. Sementara itu, pengurus besar Perbadanan Muzium Melaka Persim, Datuk Khamis Abbas berkata, kajian yang dijalankan agensi dan jabatan di kawasan kubur lama itu dihentikan sementara waktu bagi menunggu peruntukan kerajaan. Beliau berkata kajian lebih mendalam seperti aspek arkeologi akan dijalankan di kawasan kubur itu bagi mendapatkan maklumat lanjut asal usulnya. Okey. Diharapkan hasil kajian merungkai misteri perkuburan lama ini sekaligus mengenal pasti identiti si mati, katanya. Okey, jadi ni adalah petikan daripada maklumat yang kedua yang bertarikh berapa hari bulan tadi, 12 Januari 2017. Okey guys, seterusnya saya akan kongsikan lagi satu ni maklumat yang terakhir yang saya perolehi, yang bertarikh 27 Mac 2021, bermakna masih kira baru lagi dalam tahun lepas. Dan bertajuk Batu Nisan Belimbing Kampung Johong. Okey guys, saya bacakan. Okey, dalam beberapa tahun yang lalu, gempar apabila penduduk kampung menjumpai perkuburan lama di Kampung Johong, Jasin, yang memaparkan ciri-ciri yang unik. Apa yang uniknya ialah di kawasan perkuburan tersebut, semua batu nisan di situ adalah diperbuat daripada batu letrit. Batu ini juga dikenali dengan batu merah atau batu lada. Batu-batu jenis ini banyak didapati di pulau-pulau dan juga boleh didapati di kawasan darat. Apa yang menariknya perihal batu nisan ini, ia diukir atau dipahat dengan sempurna dan cantik, berbentuk seperti belimbing buluh. Lantas ia disebut batu nisan belimbing. Tidak banyak sumber yang diperolehi untuk memastikan milik siapa kubur-kubur ini. Walaupun beberapa kajian cuba dijalankan, namun belum menemui sebarang clue atau mengesahkan penemuan perkuburan ini. Maka beberapa pengkaji telah membuat hipotesis yang menyatakan kebarangkalian ini merupakan antara perkuburan terawal sezaman dengan era Kesultanan Melayu Melaka. Malah ada yang berpendapat kemungkinan ia lebih awal daripada itu, dengan mengaitkan dengan sebelum kedatangan para miswara dan pembukaan Melaka. Jadi ada dua cerita kat sini, sama ada sewaktu Kesultanan Melayu Melaka ataupun sebelum kedatangan para miswara dan pembukaan Melaka. Jadi belum dapat kepastian dia. Okey, seterusnya, pelbagai andaian ini membuka ruang untuk pengkajian lanjut dilakukan. Satu kajian komprehensif yang dipelopori oleh pakar dan ahli sejarah perlu dilaksanakan untuk merungkai persoalan mengenai batu nisan ini. Walau bagaimanapun, keunikan batu nisan ini harus juga dibincangkan
dari aspek teknologi. Penemuan batu nisan ini memberi gambaran bahawa teknologi masyarakat Melayu Islam pada masa dahulu sudah ke hadapan. Mereka sudah mampu dan berkemahiran mengukir atau memahat batu letrit dengan sempurna dan cantik. Ini jelas menunjukkan bahawa tamadun Melayu Islam di Melaka telah mempunyai tahap yang amat maju. Untuk menghasilkan batu nisan yang diperbuat daripada batu letrit dengan ukiran atau pahatan yang sempurna adalah tidak masuk akal jika tidak mempunyai teknologi dan kemahiran tertentu. Walau bagaimanapun, penggunaan batu letrit dalam pembuatan batu nisan adalah sesuatu yang biasa ditemui di perkuburan-perkuburan lama sekitar negeri Melaka. Cuma batu nisan belimbing ini sahaja yang unik. Satu persoalan yang bermain di fikiran berkenaan penggunaan batu letrit. Batu letrit sering dikaitkan sebagai bahan binaan utama zaman penjajahan Portugis. Kota Melaka yang bernama Fortaleza di Malacca yang dahulu mengelilingi Bukit Melaka ataupun yang dipanggil Bukit Sempor dibangunkan dengan bahan batu letrit. Apakah benar kota tersebut adalah teknologi Portugis atau sebenarnya teknologi penggunaan batu letrit ni sebenarnya telah digunakan awal oleh masyarakat Melayu Melaka? Jadi yang mana sebenarnya? Teknologi ini datang daripada Portugis ataupun datang daripada masyarakat Melayu Melaka sendiri? Okey, seterusnya, apabila merujuk kepada catatan Portugis, ada menyatakan bahawa terdapat bangunan-bangunan di Melaka diperbuat daripada batu seperti kota, masjid, malah istana. Dari bahan runtuhan masjid dan istana ini didirikan Fortaleza di Malacca. Justru besar kemungkinan di zaman Kesultanan Melayu Melaka telah awal menggunakan bahan binaan daripada batu, iaitu batu letrit. Batu letrit juga banyak digunakan dalam pembinaan rumah Melayu lama, di mana tembok-tembok dikuatkan dengan batu letrit dan disimen. Alas-alas tiang juga menggunakan batu letrit. Justru penggunaan batu letrit bagi masyarakat Melayu Melaka pada suatu ketika dahulu bukanlah satu yang luar biasa, malah penggunaannya adalah berleluasa. Apa yang dapat disimpulkan bahawa batu letrit merupakan antara bahan binaan utama yang digunakan oleh masyarakat Melayu Melaka pada zaman dahulu. Masyarakat Melayu Melaka juga mempunyai kemahiran dan teknologi untuk memotong, memahat dan mengukir batu yang amat baik setanding dengan teknologi tamadun-tamadun lain. Okey, jadi itulah sedikit maklumat yang saya perolehi, yang saya kongsikan kepada anda semua. Jadi yang terakhir sekali, saya ingin membuat satu kesimpulan dengan satu persoalan. Adakah benar makam dan kubur lama ini ada hubung kait dengan Demang Lebar Daun? Mungkin ya dan mungkin juga tidak. Apa yang penting di sini, kita sebagai seorang yang mengaku beragama Islam hendaklah sentiasa berhati-hati dan sentiasa menjaga iktikad ketauhidan kita. Tidak dinafikan memang ada ilmu tentang mimpi, tafsir mimpi. Memang juga ada ilmu yang membolehkan kita berhubung dengan alam-alam ghaib atau dipanggil alam jin. Tetapi kita harus juga ingat, mesti kena ingat supaya jangan sampai kita ini terpedaya
dengan tipu daya daripada alam-alam yang tersebut. Belum tentu kebenarannya. Oleh itu, berhati-hatilah. Jangan sampai terpesong akidah kita sebagai umat Islam. Dan yang teramat penting sekali, jangan sampai apa yang kita ingin cuba sampaikan itu akan boleh menjadi fitnah. Jadi wallahu alam bissawab. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada video explore kami yang akan datang. Seperti biasa, pada mereka yang baru mengikuti channel kami ini, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Serta jangan lupa juga tekan tombol locengnya sekali, supaya anda akan menjadi orang yang pertama menyaksikan video-video yang terbaru daripada kami Explore Team. Oleh itu, kami Explore Team sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.